Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini saya nak sharekan kepada anda peluang untuk buat passive income di Binance melalui produk yang ditawarkan di dalam Binance Earn. Okey, baik. So saya akan cerita di dalam Binance Earn ni, ada macam-macam produk yang ditawarkan. Dalam video ini saya nak share salah satu produk, iaitu high risk produk yang ditawarkan oleh Binance. Ada beberapa di sini, ada DeFi staking, dual investment dan liquid swap. Okey, dalam video ini saya nak share berkenaan dengan liquid swap. Okey, mari kita lihat, tekan view more. Okey, kita dah masuk Binance Liquid Swap. Okey, trade instantly and pull token to earn reward. Okey, trade instantly ni adalah swap. Sebab di sini kita boleh instant trade pair yang kita nak, yang di list sajalah. Biasanya coin yang ada dalam liquidity ni lah. So kita boleh swap di sini. So kita pilih BTC, WBTC ataupun apa sahaja. Okey, itu trade instantly. Dan pull token to earn reward. So pull token to earn reward ni adalah liquidity pool. So kita boleh join di dalam liquidity ni. Baik, dalam liquid swap ada dua bahagian. Kita lihat di sini, liquidity ada yang liquidity stable dan ada liquidity innovation. So kita boleh tengok untuk stable ada beberapa pair, iaitu BTC pair dengan WBTC. Okey, dua-dua tu stable lah sebab price dia lebih kurang sama. So seterusnya BUSD, USDT, harga lebih kurang sama, stable juga, stable coin lah. BUSD, DAI, USDT, DAI, USDC, USDT. So ini sahaja liquidity stable yang ditawarkan. Okay, so kita lihat pula innovation. So untuk innovation ada banyak pair yang ditawarkan. So anda boleh lihat di sini ada interest per day dan juga reward per day. So kita lihat di sini calculation formula yang ditawarkan. Total yield, last day total interest payment campur dengan last day total trading fee campur dengan last day total liquidity reward. Okey, so kita lihat di sini interest 0% lah, boleh kata semua tu interest 0%, tak ada interest. So campur dengan fee trading lah. Trading fee ni yang pertama tu kita boleh lihat 9.9225% tu adalah trading fee dan ianya berubah setiap hari lah, dan dia akan dapat berdasarkan semalam punya total value of the pool at the end of yesterday, semalam punya. Dan liquidity reward, so liquidity reward untuk INJ BNB ni 24.3783%. Okey, so reward yang anda akan terima ialah reward dalam bentuk coin INJ. Untuk pair ni dapat INJ lah. Dan yang bawah nombor 2 COS/BNB ni dapat pair, dapat reward COS, dan selebihnya CHR BNB, BNB USDT dan selebihnya dapat reward dalam bentuk BNB. So persen untuk trading fee dan juga liquidity reward akan berbeza-beza lah setiap hari. Dia tak sama. Mungkin semalam tinggi, hari ni boleh rendah sikit, esok tinggi balik. So anda boleh pilih. Kalau anda nak reward BNB, so ada banyak pilihan di sini. Kalau anda nak reward untuk INJ ataupun COS ni, anda boleh subscribe lah langgan yang COS ataupun INJ ni. Dan untuk makluman, INJ dan COS ni reward yang diberikan coin INJ dan COS ada limit. Dia ada limit, nanti bila dah habis limit dia, sama ada, kita tak tahulah sama ada dia akan keluarkan pair ni daripada liquidity ataupun dia akan teruskan dengan bagi reward BNB. Dia akan gantikan reward daripada INJ ataupun COS, dia akan tukar kepada reward BNB. Macam sebelum ni CHR pun sama. CHR dia bagi reward CHR, tapi bila habis dia punya kuota reward tu, dia tukar daripada CHR, dia bagi BNB. Baik, so kita kena faham apabila kita
join produk Binance Liquid Swap ni akan ada risiko. Sebab tu produk ni di bawah high risk produk lah. Baik, kita dah faham dah. Di bawah liquidity ni ada stable dan juga innovation. So sebenarnya liquidity ni apa benda? So kita check di sini, kita tekan. Kita menjadi liquidity provider kepada pair. Kepada pair yang kita join itulah. So kerja dia apa? So kerja dia adalah untuk mencairkan antara kedua pair tu supaya position limit order di market maker sama ada buy ataupun sell dapat mudah dicairkan dengan adanya dana daripada liquidity pool ni. Sebab bila di market maker tu, kita tengok di sini market maker tu apa. Okey, contohnya kita ambil pair BNB/BUSD. Okey, contohlah saya nak bagi contoh market maker tu apa. So kita tengok dekat sini depth. Di bahagian depth ni ada market maker yang nak membeli dan ada yang nak menjual. Maksudnya di membeli ni dia nak membeli BNB pada harga-harga tertentu. Kita lihat di sini. Ini ada harga pada level 595, seterusnya 565 dan ke bawah lah. So, macam contoh di bahagian sell ni, di sini seller nak jual BNB tukar kepada BUSD. So mereka dah letaklah position dia limit di kawasan 434. Di sini di jurang ni lah kita nampak ada tembok-tembok ni kan. Ada 5650. Jadi kita berada di mana? Market maker ataupun liquidity pool tu ada di mana? So liquidity pool sebenarnya ada di tengah-tengah ni. So di tengah-tengah ni kita tengoklah di bahagian order book. Bahagian order book kita tengok. Kita kecilkan lagi supaya kita nampak. Okey. So kita tengok di bahagian bid. Di bahagian bid ni ada 900 lebih, 600 lebih di position 606. Ada berapa banyak. Dan di bahagian sell ada 607. So masing-masing tak nak mengalah. Dia tetap nak berada di 607. Yang di bahagian buy ada 606. So untuk cepat mencairkan dana mereka ni, datanglah liquidity pool. Liquidity pool ni dana daripada semua yang masuk dalam pool liquidity ni, dia akan membeli dan menjual, beli jual, beli jual. So proses beli dan jual di pair tersebut akan mendapat trading fee. So trading fee itulah yang liquidity pool akan terima, campur dengan liquidity reward. So liquidity reward tu bergantunglah, setiap hari berbeza. Sedikit sebanyak saya dah terangkan. So semoga fahamlah apa yang fungsi liquidity pool ni buat kerja. Okey, baik. Liquidity pool ni siapa yang kawal? Liquidity pool ni siapa yang kawal proses jual beli ni? Sebenarnya tak ada orang yang mengawalnya, tetapi ada sistem kita panggil AMM, iaitu Automation Market Maker. So Automation Market Maker ni lah yang akan buat buy dan juga sell. Dia akan buy dan akan sell secara automatik menggunakan dana daripada liquidity pool. So kita masuk balik di bahagian Binance Earns, high risk product, liquid swap. So kita dah faham liquidity pool tu kerjanya sebagai apa dan trading fee tu berapa banyak setiap hari akan dapat, dan reward liquidity reward yang kita akan dapat. So kita dah faham di situ. So kita nak join. Bila kita dah faham, kita nak join. Okey, so kita nak join yang innovation. So yang innovation ni kita nak pilih contoh CHR BNB. CHR BNB sama ada kita boleh tekan di sini terus. Okey, saya tekan. Okey, kita boleh tekan di sini terus CHR BNB, ataupun kita boleh select di bahagian drop down ni CHR BNB. Okey. CHR BNB. Okey, kita nak add. Okey, dalam tutorial ni saya tak ada lagi BNB dan juga CHR. Sebab untuk add BNB paling kurang pun kena ada 0.01 BNB. Lebih kurang RM20 lebih. RM20 ke RM30 lah harga semasa sekarang ni. Tapi saya tak ada. Saya tak ada lagi. So untuk buat tutorial ni saya akan redeem dulu. Okey, di sini ada share amount saya lebih kurang 4.2. Okey, kalau saya tekan max, saya akan keluarkan kesemuanya lebih kurang 167 CHR.
dan amount BNB 0.109. Okey. Kalau kita nak redeem, kita terus pada redeem dululah. Kalau kata kita dah ada modal kan, so kita dah pernah add dana kita dalam ni, so kita nak redeem. So kalau kita nak redeem, kalau kita redeem dua-dua sekali, iaitu BNB dan juga CHR, kita akan dapat semua. Okey, contoh kalau kita nak redeem BNB sahaja. Kalau kita nak redeem BNB sahaja, akan ada fee sedikit. So kita lihat di sini ada fee. Ada fee. Fee ni berapa banyak? Kita lihat kalau kita punya CHR ada berapa sekarang. CHR kita ada 167. So kalau kita nak redeem BNB sahaja, kita kena fee 167, bermaksud 0.1%. So 0.1% ni adalah trading fee yang normal lah, yang Binance kenakan kepada setiap kali kita nak trade, sama ada kita menggunakan fungsi swap ke, convert ke, trade di spot ke. Okey. So berapa banyak saya nak redeem? Saya tak nak redeem semua, saya nak redeem sebahagian sahaja. Saya nak redeem sebahagian, lebih kurang. Okey, so kalau di sini 0.02, 0.02 lepaslah 0.02 BNB sebab minimum tadi 0.01 kan. Jadi saya redeem dulu. Nanti bila kita redeem, secara automatik amount ni akan masuk ke dalam wallet kita, spot wallet kita. So saya redeem. Bila kita dah redeem, kita boleh tengok share kita, berapa banyak kita punya share, ataupun kita back to redeem. So saya punya share amount dah berkurangan lah. Share amount saya dah berkurangan sebab saya dah redeem. Jadi bila selepas saya redeem, kita boleh tengok dekat my share. Kita boleh tengok dekat my share history. Dekat my share tu ada history, liquidity history. So ini yang saya dah redeem tadi, amount 41.7136 CHR dan juga 0.0273 BNB. So share saya telah tolak sebanyak 1.0595, lebih kurang value dia sekian-sekian lah. So di sini keuntungan yang saya dapat semasa redeem ni adalah tambah 1.87 USD plus lah. So saya redeem dalam keadaan saya untung. Ini penting ya. Kalau kita redeem dalam keadaan kita loss, bermaksud loss kita tu sudah menjadi real. Kalau kata kita belum redeem, kita masih lagi berada dalam liquidity pool, loss yang kita ada tu masih lagi dalam kategori unrealized loss. Okey, kita masuk semula dalam liquidity sebab kita nak add kita punya dana. So saya nak add semula, saya pilih CHR BNB. Okey, sekiranya saya nak add BNB sahaja. Okey, saya tekan max. Kita tengok di sini. Kalau kita tekan max, kita akan kena fee. Memandangkan di sini tak adanya 0.000, dia tak tunjuk. Sebenarnya ada situ, dia akan kena fee lebih kurang. Okey, dia bagi tahu kat sini slippage dia 0.1. Slippage too high, agak tinggi. Okey, disebabkan slippage ni terlalu tinggi, maka kita nak continue, dia tak bagi. So cara dia tak nak bagi kita ni rugi terlalu banyak. So kita kena pergi swap dululah. Swap dulu. So kita pilih BNB, swap dengan CHR max. Okay, so kalau kita tekan max, dia akan swap 41 sekian lah. Tapi kita kena faham, kalau kita nak swap, adakah kita kena swap semua ataupun separuh, 90% ke, 80% ke, 50% ke. So kita kena tahu pair mana yang kita nak join. Macam contoh kalau CHR ni, okay, kalau pair CHR, kita check balik pair CHR ni, kalau kita nak join, okay, sebab saya ada sedikit lagi BNB kat dalam, so CHR dia tak cukup lah. So saya cuba tukar CHR punya max. Okay, so BNB saya mencukupi. Bermaksud dia di sini kita kena ada 50% CHR dan 50% BNB. Sekiranya kita ada satu BNB, kalau kita ada satu BNB, kita nak menggunakan satu BNB tu di dalam liquidity pool ni, kita nak tukar BNB ni, kita nak bagi dia
automatik tukar kepada CHR. So dia akan tukar 50% daripada BNB kita tu kepada CHR. So kalau kita nak, kita boleh tekan tick ni dan kita terus tekan add. Tapi disebabkan slippage too high, dia tak bagi. Button add tu tak muncul. So macam mana? Kita kena pergi swap dululah macam saya tunjuk tadi. Ataupun kita try CHR. So kita tengok sini. Slippage tak tinggi sangat. Market dia tengah okey kan. Market dia 0.1, nampak macam 0.1, sebenarnya dia ada tambah-tambah lagi sikit di belakang-belakang tu. Tapi dia hijau, dia tak ada merah. So bila dia tak ada merah tu, button add ni dia muncul lah. Tapi saya tak nak, sebab di sini masih lagi kena fee. Saya tak nak kena tolak apa-apa. So saya pilih add BNB dan juga CHR. Tekan max. Okay, so tak cukup, saya tukar CHR, tekan max. Okay, so di sini kita tengok fee tak ada. Fee tak ada di sini. Share berapa banyak dia masuk balik. So slippage kosong. So tak ada fee lah. Bila slippage kosong, tak ada fee. Kita boleh continue. Okay, bila masa sesuai, ini tips lah daripada saya. Bila masa sesuai nak join liquidity pool ni. Okay, kalaulah masa kita join tu market tu tengah dip, tengah rendah, berada di support, kita baguslah add dana kita dalam liquidity. Sekiranya kita masuk di tengah-tengah, market tengah-tengah line ke, ataupun market tengah naik, tiba-tiba bila kita masuk tu market jatuh. So kita akan nampak loss di situ, kita akan nampak merah. So ada macam-macam cara untuk recover. Sama ada kita add lagi dana, add sikit-sikit, bila dia jatuh kita add lagi, jatuh kita add lagi, add sikit-sikit tak apa. Yang penting bila dia naik nanti kita akan nampak keuntungan tu melebihi daripada apa yang kita masuk semasa mula-mula. So di sini saya boleh add dulu. Okay, saya add. Baik. So bila kita dah add tu, kita tengok view my share, sebab kita nak tengok history. Kita nak tengok history. So di sini pending. Sekejap je dia akan pending sekejap. Nanti dia akan sukses. Okay. So share saya dah ada 4.2324. Tadi ada 3 lebih. So sekarang dah masuk balik lah, jadi 4. Okay, saya dah share macam mana nak redeem, dan saya dah share macam mana nak add fund di dalam liquidity pool. Jadi sekarang ni reward. Saya nak share macam mana kita nak claim reward. Okay, sama ada kita boleh terus claim di sini ataupun kita pergi balik kat depan. Contohnya, okay, kita masuk dekat sini. Liquid swap. Liquid swap, my share. Contoh di sini, kita boleh tekan claim all. So kita boleh claim reward. Ini salah satu cara. Okay, cara kedua, kita boleh pergi ke wallet. Okay, so sekarang ni kita ada di spot. So kita boleh pergi ke bahagian earn. Kita nampak earn ni. Okay, kita tekan salah satu, sama ada kita boleh tekan salah satu liquid swap ni. Contoh saya tekan CHR BNB ni. Kita nampak di sini ada button claim. So kita boleh claim di sini. Tekan claim. So claim all. Okay. So saya claim all di sini sajalah. So kita dah claim kita punya reward. Reward kita akan dapat setiap jam. Walaupun market hari tu loss ke, market hari tu profit ke, setiap jam kita akan dapat distribution profit yang kita boleh claim daripada liquidity pool ni. So di bahagian history ni, so macam contoh tadi, kita pergi ke my share, scroll ke bawah, kita tengok liquidity history, kita masuk berapa banyak, claim yang kita dah claim berapa banyak kali. Kalau kata sejam sekali, dia akan tunjuklah sejam sekali. Kalau kata sehari sekali, dia akan tunjuk sehari sekali. Tapi yang paling penting, berapa banyak kita dapat setiap jam tu kita boleh check dekat distribution history. Contoh di sini. Jangan risau, kadang-kadang dia dapat lebih, dapat kurang. Yang penting setiap jam dapat reward. Siapa nak bagi kan? Kalau kita letak sahaja kat dalam spot wallet, takkan dapat apa-apa pun. Kalau kita letak dalam liquidity pool, price naik, kita tetap untung dan kita dapat lagi reward setiap jam. So inilah kelebihan kalau kita join liquidity pool. Baik, terima kasih kerana menonton video tutorial ataupun penerangan ringkas berkenaan dengan liquidity swap Binance.
Okey, sekiranya anda ada soalan ataupun sebarang pertanyaan, anda boleh drop komen di bawah. Okey, kita sama-sama boleh bantu-membantu. Sekiranya anda nak tahu lebih lanjut lagi, mungkin boleh cari di dalam video-video yang lain dalam YouTube, ataupun boleh cari lagi info di Google atau dalam Binance sendiri berkenaan dengan liquidity swap. Banyak lagi sebenarnya, lebih dalam lagi kita boleh tahu dengan kita membaca term and condition di dalam liquidity swap tu sendiri. Okey, sekiranya anda masih baru lagi dalam dunia kripto, saya sarankan anda belajar dulu, laburkan untuk ilmu. So boleh klik link yang saya bagi ini, nak.la/crypto. Saya ada letak dalam description. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Assalamualaikum.